Okay, hello guys. Selamat datang balik. Okay, selamat kembali ke kelas mingguan Sains Tingkatan 4. Okay, untuk minggu ini, kita akan masuk rangka hidrostatik. Okay, masihkah anda ingat kita sudah belajar serangga pada minggu lepas? Kita sudah belajar rangka luar. Rangka luar. Kita sudah belajar ekdisis, yang di mana serangga dia akan tukar rangka luar dia. Dia akan pecahkan, lepas tu dia akan membentuk rangka luar yang baru. Yang tak ada pertumbuhan kita sebut instar. Instar, ekdisis, instar. Masih ingat? Untuk minggu ini kita akan belajar rangka hidrostatik. Dengan sedikit rangka dalam. Dalam haiwan. Mari kita mula hidrostatik. Hidrostatik ni dia tak ada benda keras, dia semua lembut, dia cuma guna tekanan bendalik, atau tekanan cecair. Dia tekan pada badan, macam balon kita isi air. Itulah rangka hidrostatik. So dia ni sebenarnya dia lemah, kalau kita pijak dia mesti mati. Dia akan pecah. So kita tengok contoh ni, dalam kes ini adalah cacing tanah. So cacing tanah mempunyai rangka hidrostatik, iaitu badannya dipenuh dengan cecair atau bendalir. Sama maksud. Untuk dua, bendalir menimbulkan tekanan, bukan menimbulkan, ini mengenakan. Dia mengenakan tekanan pada dinding otot badan dan menyebabkan tubuh menjadi tegas, menjadi keras, bukan keras lah, menjadi penuh. So dua jenis otot, ini yang penting. Untuk cacing tanah dia ada dua otot, satu otot lingkar dan otot membujur. Cuba bayangkan macam ni. Otot lingkar, ini cacing, atau balon, suka hati. Otot lingkar dia macam ni. Dia bulat. Dia bulat sekeliling cacing tanah. Untuk otot membujur dia macam ni, yang panjang. So otot lingkar, otot membujur. So jika otot lingkar dia kecut, dia kecut macam kita pegang cacing tu, dia akan jadi panjang. So jika otot membujur dia mengecut, dia akan tarik cacing tanah menjadi pendek. So ini jadi panjang, lingkar jadi panjang, bujur menjadi pendek. So dua-dua otot ni kita sebut dia otot antagonis. Kalau kamu ada belajar Komsas, apa maksud antagonis? Antagonis maksudnya orang jahat. Protagonis orang watak utama. Yang lawan watak utama kita sebut dia antagonis. So kita sebut dia otot antagonis sebab mereka berfungsi secara opposite. Secara opposite, secara bertentangan. Kalau satu mengecut, satu akan mengendur. Kalau satu mengendur, satu akan mengecut. Dia takkan mengendur pada masa yang sama, dia takkan mengecut pada masa yang sama. Sama dengan otot lengan kita. Kalau sini dia mengecut, dia jadi pendek, sini akan mengendur, jadi panjang. So kita punya lengan dia akan tutup. Akan tarik. Jika sini mengendur, sini mengecut, nampak antagonis. So sini akan tarik. Nampak? Satu tarik, satu tolak. So sama kes dengan sini. So kita sebut otot antagonis. Otot antagonis, antagonistic muscle. Antagonis. So mari kita tengok. Apa maksud keta ni? Keta ni macam bulu-bulu dekat bawah cacing tanah, dia bantu dia cengkam tanah. So sebab kenapa? Kalau cacing dia gerak ke depan, dia akan cengkam sini, lepas tu tarik belakang depan. So dia akan berjalan macam ni. Jika dia tak ada keta ni, so dia akan macam ni. Dia tak boleh gerak depan sebab dia tak boleh cengkam tanah. Dia akan pada tempat asal. Macam ni bodoh sangatlah kan. Dia tak boleh gerak. So kita tengok macam mana dia gunakan otot dia.
Okay, kita tengok point dulu. Cacing tanah bergerak dengan bantuan pengecutan dan pengenduran otot lingkar dan otot membujur macam saya kata tadi. Okay, berlaku secara antagonis menentang dari bahagian anterior, okay, bahagian depan lah. Okay, dan bahagian posterior atau belakang. Okay, so mari kita tengok macam mana mereka berfungsi. Okay, sekarang kita sini ada salah sikit ya. Okay, ini point 1. Ini point 2. Okay, sebab ini cara saya belajar. Okay, lebih senang sikit. Okay, untuk pergerakan cacing tanah, dia akan dibahagikan kepada 2 langkah. Satu, dia akan bahagian depan akan pergi ke depan dulu, cengkam tanah. Lepas tu dia akan tarik yang belakang pergi depan. So, dia gerak macam ni. Okay, depan, belakang. Depan, belakang. Depan, belakang. Dia tak boleh jalan smooth macam ni sebab dia tak ada roda. Okay, dia bukan macam kereta. Dia boleh gerak macam ni. So, dia kena bahagikan kepada 2 bahagian. Okay, untuk bahagian nombor 1, kita tengok. Okay, otot lingkar mengecut, otot membujur mengendur. So, dia akan, otot lingkar ni, dia akan cengkam. Dia akan tekan dia. Lepas tu dia akan pull pergi depan. Macam kamu tekan belon air. Kamu cengkam belon air, dia akan pergi depan. Dia akan jadi panjang. Okay, so otot lingkar mengecut, otot bujur mengendur, bahagian badan cacing tanah menjadi nipis, okay, menjadi nipis dan panjang. Ini point dia. Dia jadi nipis dan panjang. Okay, ni tak ada. Okay, tekanan hidrostatik memindahkan cecair di badan ke bahagian depan badan. Okay, so dia akan pergi depan. Lepas tu, kita di segmen ini akan melepaskan. Ini ada salah sikit ni. Okay, ni jangan ingat. Okay, so lepas tu dia pergi, lepas dia pergi depan, okay, kereta dekat depan, dia akan cengkam tanah. Okay, sebenarnya dia akan dekat di sini. Okay, dekat point 2 ni. Okay, so kalau kamu nak tulis pada point 1, boleh juga. Okay, sebab sini saya rasa ada salah sikit. Sebab dalam biologi, kita bukan ajar macam ni. Okay, kita ajar macam, okay, kita tekan, dia pergi depan, dia akan cengkam tanah. Sebab dia nak gerak pergi depan, so dia kena cengkam tanah dekat depan ni. Okay, faham? Okay, lepas dia cengkam, okay, bahagian nombor 1 sudah dia selesai. Okay, sekarang dia masuk bahagian nombor 2. Okay, bahagian nombor 2, sekarang dia buat yang songsang. Okay, otot membujur, dia mengecut. Yang panjang tu dia mengecut. Okay, otot lingkar yang bulat tu, dia mengendur. Okay, dia relax je. Dia relax. Lepas tu ni, mengecut. So, dia akan tarik dia jadi pendek. So, nampak sini, dia akan jadi tebal, jadi pendek. Okay, tadi, panjang, nipis. Sekarang, jadi pendek, tebal. Okay, so kita sudah letak pada bahagian pertama lah. Okay, sebab kalau saya ikut cara ni, kamu mesti keliru. Kamu mesti confused sebab kenapa dia buat macam ni. Okay, so kita tengok ni. Ini rajah ni harap boleh bantulah. Okay, so nampak jika membujur dia mengendur, bukan mengendur. Okay, otot lingkar dia mengecut, dia akan tekan dia, lepas tu dia akan jadi panjang. Ini untuk gerak ke depan. Okay, ke depan. Okay, untuk ni, ini untuk tarik ke depan. Okay, ini untuk tarik. Okay, so otot lingkar dia mengendur, dia jadi gemuk. Lepas tu otot membujur dia mengecut, dia tarik bahagian belakang pergi depan. So dia buat macam ni. Okay, boleh? Harap jangan confuse Harap boleh faham Kalau tak boleh, tengok beberapa kali lagi. Okay, kalau masih tak faham, tolong tinggalkan komen, saya akan terangkan lagi. Okay, so kita sudah habis hidrostatik ni. Okay, dia tak ada apa-apa nak cakap sebab dia ringkas saja. Dia ada 2 jenis otot saja. Okay, kita tengok rangka dalam. Okay, untuk rangka dalam, kita tak belajar secara detail, tak belajar secara teliti. Sebab rangka dalam ni sangat-sangat mengelirukan, sangat-sangat rumit. Macam dekat badan manusia, kita ada 206 tulang. Okay, tak mungkin, mustahil kita nak belajar semua. Okay, untuk setiap haiwan pula, semua tak sama. Okay, burung-burung semua, jenis-jenis burung, semua dia ada tulang yang berbeza. Tapi rangka dia secara keseluruhan adalah sama. Okay, so kita belajar fungsi dia saja. Okay, so sini ada 3 kelas. Untuk darat, untuk akuatik, maksudnya dalam air, dan burung. Ini
udara. Macam kita punya tentera, kita ada tentera darat, kita ada tentera laut, kita ada tentera udara. Okay, sama kes macam ni. Okay, untuk darat, okay, tulang bagi binatang darat adalah paling kuat. Okay, paling kuat sebab kita ada daya graviti. Okay, kita kena berdiri, kita kena berjalan. Sebab itulah untuk yang darat kita mempunyai tulang yang paling kuat. Okay, mempunyai tulang besar, padat dan kuat. Okay, tulang kita yang paling banyak kalsium. Okay, jika berbanding dengan burung atau berbanding dengan dalam air. Okay, so kita ada rangka besar. Okay, bingkai rangka dia besar untuk menyokong saiz badan. Okay, sebab kita berat. Okay, berat badan vertebrata disokong terutama oleh lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis. Okay, apa benda ni? Okay, okay, secara ringkas, pectoral ialah dada. Okay, dada dengan bahu. Semua bahagian ni, okay, tulang bahagian ni, kita sebut lengkungan pectoral. Okay, so ini sebenarnya secara nama saintifik, ini bukan dada. Ini kita sebut pectoral. Okay, otot pectoral. Okay, so untuk pelvis, pelvis ialah kita punya punggung. Okay, kita punya punggung. Okay, our buttocks. Okay, our hip. Okay, so kita punya punggung. Okay, so satu yang atas dada, tu punggung dekat bawah. Okay, pelvis. Okay, so lengkungan bersendi dengan kaki. Okay, kita semua ada kaki sebab kita kena jalan. Okay, tulang belakang binatang seperti unta dan kuda melengkung ke atas atau ke bawah ni tak penting. Okay, lengkung mana kita tak kisah. Okay, janji kamu kena ingat kita ada lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis yang sangat kuat. Okay, tulang sini dengan tulang punggung ni sangat-sangat besar. Okay, sebab kita kena menampung berat kita. Okay, kita banding dengan laut pula. Kita tengok akuatik pula. Okay, akuatik dia tak perlu pectoral dan pelvis yang kuat. Sebab kenapa? Dia ada daya apungan air. Air dia boleh sokong dia. Okay, dia tak perlu tulang-tulang yang sangat kuat. Sebab itulah jika kamu makan ikan, cuba kamu bandingkan ikan dengan darat macam ayam. Sebab kenapa? Ayam tulang dia besar. Untuk ikan tulang dia kecil sebab dia tak perlu. Dia ada daya apungan. Okay, dia tak perlu tulang atau otot yang sangat kuat sebab dia sudah apung. Okay, tapi ayam dia tak ada benda nak support dia, nak sokong dia. Sebab itulah dia kena ada tulang yang kuat. Okay, kita banding dekat bawah ni. Okay, nampak pectoral untuk gajah dia besar. Okay, nampak tulang bahu dengan dada dia besar. Okay, punggung dia, okay, tulang punggung dia pun besar. Okay, tapi untuk ikan paus pula, cuba bandingkan. Nampak kecil. Untuk punggung dia lagi kecil sebab dia tak perlu. Sebab dia ada daya apungan air. Air sudah tolong dia apung. Faham? Okay, so common sense lah. Okay, so kita tengok burung pula. Okay, burung ni lagi ringan sebab dia kena terbang. Okay, so beradaptasi untuk terbang. Okay, so stern pipih dan luas berfungsi sebagai tempat untuk tempat pelekatan otot ni tak penting. Okay, tengkorak kecil untuk memudahkan burung terbang. Okay, tulang berongga. Okay, tulang dalam tulang dia adalah berongga. Okay, dia tak padat macam manusia punya. Okay, so cuba bayangkan jika saya pukul tulang manusia, dia tak patah. Tapi jika saya pukul tulang ayam ke, burung ke, dia akan patah sebab dia sangat rapuh. Okay, dia ringan saja sebab dia nak terbang. Okay, sama macam kita punya kereta. Kereta kita guna besi. Okay, sebab besi dia keras. Tapi untuk kapal terbang, kita tak guna besi. Kita guna aluminium saja sebab kita nak ringan. Sebab kapal terbang tak nak saya, tak perlulah saya pergi langgar orang ke apa kan. Okay, tapi kereta kita kena kita kena fikirkan jika ada accident, kita langgar, dia akan protect. Okay, dia akan lindungkan passenger. Okay, tapi kapal terbang dia tak sama. Dia tak langgar orang. Okay, kalau langgar pun kamu sudah matilah. Okay, so dia cuma nak terbang. Okay, so dia akan reduce dia punya berat. Okay, dia sudah kurangkan dia punya berat. Okay, so konsep dia macam ni. Okay, so tulang paling kuat ialah darat, diikuti dengan laut. Okay, lepas tu yang paling ringan ialah udara.
burung. Okay, sebab itulah kamu tak nampak burung besar dekat atas, dekat langit. Okay, sebab kalau dia berat, dia tak mampu dia nak terbang. Okay, so boleh faham Okay, konsep sangat senang. Okay, kita tengok kestabilan pula. Okay, ini konsep yang lagi senang. Okay, ada dua faktor yang mempengaruhi kestabilan. Okay, nombor satu, okay, ini sama dengan konsep jika kita nak reka satu bangunan. Okay, kita kena ambil tahu dua faktor. Nombor satu, pusat graviti. Nombor dua, luas tapak. Okay, pusat graviti ni kita sudah belajar tingkatan 2 kan. Okay, so pusat graviti semakin tinggi, okay, lebih kurang stabil. Okay, macam jika kita punya bangunan sangat tinggi, pusat graviti dia semakin tinggi, dia jadi dia kurang stabil. Okay, untuk luas tapak pula, okay, so tapak yang lebih luas, okay, buat apa ni? Okay, so untuk tapak yang luas, tapak besar, okay, dia stabil. Okay, ini dua-dua ni kita guna dalam konsep kita buat sports car. Okay, macam Ferrari. Okay, nampak Ferrari dia rendah. Okay, kereta sports car, kereta lumba semua rendah sebab dia nak turunkan pusat graviti. Lepas tu dia punya tapak sangat luas. Okay, dia sangat lebar sebab dia nak tambahkan luas tapak. Untuk dua-dua faktor ni jadikan dia lebih stabil. Okay, pada kelajuan yang tinggi. Okay. Okay, sangat senang. Okay, kita tengok kes macam zirafah. Okay, sebab kenapa bila dia minum air, apa dia buat? Dia meningkatkan luas tapak dia dengan buka kaki. Okay, mengangkat kakinya. Okay, lepas tu dia kurangkan pusat graviti dengan menurunkan badannya. So, dia akan jadikan lebih stabil. Okay lah, ini konsep dia. Okay, itu saja untuk minggu ni. Okay, so kita ringkaskan. Okay, cacing tanah, otot lingkar dengan otot membujur. Okay, antagonis. Okay, lepas tu ciri-ciri rangka untuk darat, laut dan udara. Okay, lepas tu kestabilan. Okay, 3 bahagian saja. Okay, mari kita tengok latihan. Okay, kita henti sini minggu lepas. Okay, tuliskan dalam, hidro atau luar. Okay, itik ni luar, dalam. Okay, untuk pepatung ini luar. Okay, pacat atau kita sebut lintah ini adalah hidro. Okay, tuliskan benar atau palsu. Okay, untuk hidrostatik. Okay, permukaan luaran badan diliputi dengan lapisan lilin. Adakah hidrostatik ada lilin? Ini palsu. Okay, lilin untuk siapa? Lilin untuk rangka luar, bukan untuk hidrostatik. Okay, rangka luar tu dia ada sejenis bahan kita sebut kitin. Masih ingat? Kitin yang benda keras tu, cangkram keras tu. Okay, so nombor 2, bendali badan mengenakan tekanan ke atas dinding badan. Okay, betul. Okay, benar. Okay, so C. Nyatakan perbezaan sistem sokongan antara haiwan X dengan Y. Okay, rasanya dua-dua ni pun luar lah. Rasanya soalan sini dia ada salah sikit sebab rasanya dia nak persamaan. Dia bukan nak perbezaan. Okay, jika dia tanya persamaan. Okay, so kedua-duanya ialah rangka luar. Okay, mempunyai cangkram luar keras. Okay, so rasanya tak ada beza kot. Okay, nombor 6. Cacing tanah. Apa yang menyokong badan? Okay, rangka hidro. Okay, hidrostatik. Bagaimanakah struktur sokongan cacing tanah membantukannya bergerak? Okay, so bendali. Tekanan bendali. Okay, ingat tekanan bendali. Okay, dia mengenakan. Okay, tekanan. Okay, tekanan ke atas dinding otot. Okay, mengenakan ke atas dinding otot. Otot berfungsi secara antagonis. Satu mengendur, satu mengecut.
Okay, C. Berikan 2 contoh haiwan menggunakan sistem sokongan sama. Banyak ni. Okay, lintah. Lagi obo-obo. Okay, lagi tapak Sulaiman. Okay, starfish lah. Okay. Okay. Kelaskan mereka untuk dalam. Siapa yang dalam? KQ. Lagi S. Lagi U. Untuk luar pula. P. Okay, lagi T. Lagi V. Okay, untuk hidrostatik R, W dan X. Okay, senang. Okay, apakah jenis rangka dimiliki oleh vertebrata? Kita vertebrata, apa yang kita ada? Rangka dalam. Okay, C. Jelaskan secara ringkas tentang bagaimana tekanan bendalih dalam rongga membantu pergerakan invertebrata berbadan lembut. Ini kita sebut rangka hidrostatik. Okay, bagaimana dia bantu dia mengalir? Okay, jika otot, okay, ada otot apa? Otot lingkar. Okay, saya tulis ringkas lah. Okay, kecut. Okay, otot membujur. Dia mengendur. Okay, kendur. Okay, mengendur. Okay, badan gerak ke depan. Okay, so yang ni songsang lah. Otot lingkar, dia kendur, kendur. Okay, otot membujur, kecut. Okay, badan ditarik ke depan. Okay, so pup, ditarik ke depan. Okay, so 8. Ini yang kita tengok tadi. Okay, samakan dan bandingkan rangka kedua-dua mamalia ditunjukkan di atas. Okay, apa persamaan mereka? Okay, kedua-duanya adalah rangka dalam. Okay, perbezaan. Okay, gajah mempunyai lengkungan pectoral dan pelvis yang lebih besar atau kuat, okay, berbanding dengan ikan paus. Okay, ikan paus adalah haiwan akuatik paling besar di dunia. Badan yang sangat besar dan berat merupakan kebaikan untuk hidup di dalam air. Wajarkan pertanyaan ini. Okay, so kenapa penting untuk dia? Sebab saiz badan besar. Okay, jika kamu besar, kamu akan menjanakan daya apungan air besar. Okay, konsep ni sama macam kapal. Jika kapal saya semakin besar, daya apungan semakin besar. Okay, kamu nampak tak kapal yang bawa kontainer ni? Okay, berapa ribu kontainer dia boleh bawa? Okay, 3,000 tan dia pun boleh apung. Sebab semakin besar dia punya daya apungan. Okay, sama kes untuk ikan paus. Okay, dia besar. Okay, saiz dia besar, so daya apungan akan jadi lebih besar. Okay, saiz badan besar menjanakan daya apungan air besar. Okay, so lengkungan. Okay, lengkungan. Okay, pectoral dan pelvis yang kecil membantunya bergerak, atau apung. Okay, dia tak perlu berat, tulang yang berat. Okay, dia cuma kena ada tulang yang ringan, cuma cukup untuk support dia dah. Okay, utama dia kena apung. Okay, itu fungsi utama dia. Okay, so wajar kan, maksudnya terangkan lah. Okay, so B, rangka luar adalah keras dan kuat. Terang bagaimana haiwan dengan sistem rangka ni dapat tumbuh secara berterusan. Ini kita sudah belajar minggu lepas. Okay, dia akan menggantikan rangka luar. Okay, dengan proses apa dia? Ekdisis. Okay, dengan proses ekdisis. Okay, so tiada pertumbuhan antara ekdisis. Antaranya kita sebut instar. Okay.
So, ikan paus terdampar di pantai berdasarkan pengetahuan anda. Bolehkah ikan paus kembali ke laut dengan sendirinya? Tidak. Okey, terangkan jawapan anda di C. Okey, sebab dia mempunyai lengkungan pectoral dan pelvis kecil, tidak mampu menyokong berat badannya di darat. Okey, ini kes nombor 1. Kes nombor 2. Okey, tiada daya apungan air di darat. Okey, so dia tidak mampu nak gerak. Okey, so itu saja. Okey, sekian dari saya untuk minggu ini. Okey, kita sudah habis 3 jenis rangka, iaitu luar, dalam, hidro. Okey, untuk minggu depan kita akan masuk bab manusia. Okey, rangka dalam manusia. Ini akan jadi susah sedikit. Okey, so far yang apa kita sudah belajar masih senang, okey, masih ringkas. Okey, bahagian bawah ni okey tak lah susah sangat. Okey, jangan risau. Okey, so untuk saya nak tegaskan sekali lagi, kalau kamu tak faham pasal cacing tanah ni, otot membujur dan otot lingkar ni, sila tanyakan soalan. Okey, saya akan jawabkan sebarang pertanyaan. Okey, sekian dari saya untuk minggu ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Okey, bye-bye.